Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon SPM 2022. Apa khabar semuanya? Seperti biasa anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam Sukses SPM 2022. Menariknya hari ini kita nak belajar tips dan teknik untuk menjawab kertas pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan topik kita ciri-ciri mukmin yang berjaya. Tapi siapa nak mengajar kita? Jom kita lihat dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kita di studio Ustaz Ayub Muhammad Ali daripada SMK Seksyen 18 Shah Alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Ustaz, apa khabar hari ini? Sihat alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Jadi Ustaz, kami pun nak belajar hari ini, semua bersemangat ni. Tapi kita bukan berdua sahaja, tapi kita ada murid-murid di Google Meet. Mungkin kita boleh memperkenalkan mereka Ustaz. Assalamualaikum semua. Okey, alright. Ustaz boleh memperkenalkan mereka? Okey, terima kasih Syafiqah. Jadi hari ini saya berkolaborasi dengan Sekolah Menengah Kebangsaan, murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Barat, Pontian Johor. Jauh tu Okey, kita mulakan dengan Hazikah. Okey, Hazikah. Hai Hazikah. Okey. Kemudian Alia. Ahlan. Alia. Hai. Okey, di bawah sekali tudung biru tu Nurin ya. Nurin dan juga jejaka yang terakhir ya. Okey, saudara Daniel ya. Okey Daniel, apa khabar Daniel? Okey, semuanya. Baik. Okey, itu dia murid-murid kita daripada SMK Datuk Penggawa Barat Pontian Johor Bahru. Semuanya dah bersedia kan? Cuba thumbs up sikit. Okey, sudah bersedia dah. Angguk-angguk dah tu. Okey Ustaz, untuk topik kita pada hari ini, ciri-ciri mukmin yang berjaya. Dipersilakan. Okey, insya-Allah pada waktu ini saya akan terangkan sama-sama berkongsi berkaitan dengan pertama kita akan menelusuri iaitu pengertian ya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Kemudian intisari. Kemudian asbabun nuzul. Ayat tadi 1 hingga 11 tapi asbabun nuzul di sini hanya ayat yang kedua sahaja. Jadi dan kemudian kita tengok ciri-ciri mukmin yang berjaya, bagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran yang perlu kita contohi. Kemudian kita akan tengok kepentingan dan juga apa usaha kita untuk memastikan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Baik. InsyaAllah Ustaz. Jadi jom kita mulakan Ustaz. Okey, insyaAllah kita mulakan ya. Okey, kita teruskan kepada ayat ini. Mungkin kita boleh untuk memberkatilah ya. Kita minta boleh Hazikah ke atau siapa nak baca? Hazikah ya? Boleh. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Okey, tahniah Mumtaz ya. Mumtazah ya. Syafiqah, Hazikah, minta maaf ya. Hazikah dapat membaca dengan baik. Jadi kita tengok apa pengertian ayat yang dibaca tadi. Okey, ada ayat ingat ya 1 hingga 11. Jadi apa yang
Ustaz nak fokuskan di sini ialah untuk mengeluarkan intisari yang kita akan minta pelajar keluarkan nanti. Jadi kita kena fokus kepada maksud. Sebab intisari itu diambil daripada maksud. Okey. Jadi ayat pertama tadi dia ada 1 hingga 11. Ayat pertama itu maksud dia sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Okey. Dan orang yang menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia. Okey, atau perkara yang tidak bermanfaat. Ayat yang keempat, dan orang yang menunaikan zakat. Okey. Yang kelima, orang yang menjaga kehormatan atau maruah diri. Dan yang keenam, kecuali kepada isteri atau hamba sahayalah, itu zaman Rasulullah lah, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Yang ketujuh, ayat yang ketujuh, barang siapa yang mencari yang di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan yang ke-8, dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Yang ke-9, dan orang-orang yang memelihara solatnya. Yang ke-10, okay, ayat yang ke-10, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, iaitu mereka yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Masya Allah, itulah janji yang ada dalam Al-Quran, ciri-ciri mukmin yang berjaya. Jadi persoalannya sekarang, okay, di samping kita mempelajari ayat ini, kita juga cuba melihat apakah perkara yang perlu kita kuasai dalam menjawab peperiksaan nanti. Jadi dinyatakan tadi intisari ayat kan. Jadi kalau boleh cuba pelajar nyatakan intisari ayat di atas. Okey, berdasarkan kepada nota ataupun pengertian yang dinyatakan tadi, murid-murid boleh keluarkan, murid-murid boleh keluarkan intisari berdasarkan makna tadi. Okey, siapa boleh jawab? Okey, baik. Siapa nak kongsikan? Boleh saya cuba, Ustaz? Okey, Daniel lah, boleh silakan. Okey. Intisari ayat yang pertama, iaitu Allah SWT telah memerintahkan umat Islam untuk berusaha sentiasa khusyuk dalam solat. Ya, okey. Itu yang pertama. Ada tak dalam ayat tadi kita dapati ada ya? Allazina hum fi solatihim khashi'un. Okey, dalam ayat yang keberapa tu kita tengok, kita kalau imbas balik ada itu Walazina okey, satu lagi tu. Okey, allazina hum fi solatihim khashi'un. Ada kat situ. Itu boleh sebab ada kat situ intisari. Intisari diambil daripada pengertian atau maksud ayat. Okey, yang lain ada tak? Siapa nak bagi jawapan lain? Okey, silakan Nurin, silakan Nurin. Bersemangat Nurin ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita menjauhi perkara yang sia-sia. Perkara sia-sia. Boleh tunjukkan tak Kak Ustaz mana ayat dia tu? Ada tak? Ayat yang keempat. Yang keempat ya. Kita tengok yang keempat. Yang keempat ke? Yang ke... Cuba tengok betul-betul. Yang keempat tu bukan ya. Keempat tu zakat tu. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya betul. Okey. Tahniah ya. Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Perkara sia-sia mereka berpaling. Mu'ridun tu mereka berpaling. Ada lagi nak jawab tak? Maknanya dah dapat tu, maknanya intisari tadi Safikah murid dia menyatakan intisari itu daripada maksud ayat itu sendiri. Ada lagi tak? Ada nak berkongsi lagi? Ada lagi. Saya Ustaz. Silakan. Okey, Azika. Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat bagi menyucikan diri dan harta. Okey, mana ayat dia? Ayat yang keempat. Okey, betul. Walazina hum li zakati fa'ilun. Okey, jadi maknanya kat sini murid-murid sudah menguasai intisari. Okey, berdasarkan makna tadi, dan kalau boleh kita lihat sepintas lalu ataupun perkara-perkara yang kita dah boleh keluarkan intisari di sini. Okey, contoh di slide yang kita kongsikan di sini, ada banyak yang berkala biru tu, contohnya khusyuk dalam solat, menjaga kehormatan diri, menjauhi perkara sia-sia, memelihara amanah dan janji. Itu antara intisari ataupun poin yang ada pada ayat tersebut, dan murid-murid boleh ambil salah satu
dan sebagainya. Salah satu ayat ataupun isi tadi untuk anda jadikan sebagai intisari. Okey. Itu kita masukkan dalam golongan ataupun ciri-ciri mukmin yang berjaya. Yang berjaya, Syafiqah ya. Cuma kalau contohlah kita ambil ayat tadi, ada satu kat situ tu pelajar dia tak sebut lagi atau murid tak sebut lagi. Yang boleh kita keluarkan intisari. Dari segi apa tu? Agak Syafiqah perasan tak? Dari segi Maksudnya yang berbeza daripada... ya betul. Syafiqah itu yang kita nak. Yang berbeza Maknanya lah. takkan kita nak contoh ciri mukmin yang berjaya yang pertama khusus dalam solat. Yang intisari yang kedua, ciri mukmin yang kedua itu dah sama dia punya level dia. Betul. Dia ada satu lagi. Siapa boleh keluarkan benda itu sebagai Siapa yang boleh keluarkan? ada tak? Silakan. Saya Ustaz. Okey, silakan. Aliyah Allah. Okey. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita sebagai seorang Muslim agar menjaga kehormatan diri. Agar? Cuba boleh ulang balik tak Aliyah? Tak clear dia punya suara tu. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar kita berusaha menjaga kehormatan diri. Itu sama Aliyah, sama dengan yang 6 tadi itu. Dia ada satu lagi. Agak-agak apa agak-agak? Setelah kita Ustaz bagi clue lah. Kalau awak perasan, setelah kita menjadi mukmin yang berjaya, ada satu ganjaran daripada Allah. Itu yang Ustaz nak. Ada ganjaran daripada Allah. Kita boleh jadikan sebagai intisari yang kedua. Sebab yang atas tadi itu sama. Boleh tak? Daniel boleh jawab tak? Boleh jawab. Siapa yang boleh jawab tu? Kena Syafiqah jawab. Cuba Syafiqah jawab. Okey. Betul tak Ustaz? Barang siapa mencari yang di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Okey, betul. Itu satu. Betul. Okey. Okay, yang kedua, yang seterusnya, dia ada satu lagi. Ada satu lagi? Ganjaran tu. Ganjaran. Mewarisi syurga Firdaus? Betul. Ayat yang ke-11 Ustaz? Ya, sebab dalam peperiksaan, kebiasaannya, dia tidak minta lebih daripada 2. 1 atau 2. 3, jarang lah. Jarang. Okay? Biasa 1 ataupun 2. Jadi maknanya murid kena fokus, alert. Paling kurang untuk yang ini, intisari khususnya pengajaran Al-Quran ini, murid kena fokus 2 poin. 2 poin. Jadi poin pertama, kat sini kita ada 3 poin tadi. Yang pertama, kita nyatakan ciri-ciri murid yang berjaya. Yang kedua, kita nyatakan siapa yang memilih daripada itu, mereka termasuk dalam golongan orang yang melampau ni maknanya mungkin tak bersyukur dan sebagainya lah. Dan yang ketiga ialah Allah telah nyatakan bahawa ganjaran orang yang menepati ciri-ciri mukmin yang berjaya ini adalah syurga Firdaus. Begitu. Sebab itu untuk kaedah penulisan jawapan, murid kena mulakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan. Itu antara cara jawapan yang cantik lah, yang menepati kriteria penulisan jawapan murid. Okey. Jadi maknanya kalau murid ikut fokus seperti yang kita cadangkan nanti, maknanya insya-Allah akan dapat markah penuh. Cuma markah untuk intisari ini tak banyak. 2 markah saja. Dia paling banyak pun 4 lah gitulah, tapi kebiasaannya 2. Baik. Okey. Jadi mungkin ada pelajar nak tanya ke apa ke, murid nak tanya ataupun yalah boleh. Ada nak tanya apa ke adik-adik? Tak ada. Boleh, semua dah faham Ustaz. Dah faham. Alhamdulillah. Boleh faham apakah tips yang diberikan tadi oleh Ustaz? Kita kena tulis Allah menjelaskan. Atau Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan. Dalam ayat bahawa gitu. Supaya jawapan kita cantik, sebab kita nak ada aksesori lah dalam jawapan tu. Kita pun kalau nak pergi sekolah, kita nak baju berstreka kan. Betul, Ustaz. Biar nampak dia punya kemas lah Ustaz. Ya betul, kemas. Kemas dan sempurna. Ya, sempurna. Itu yang diperlukan dalam jawapan yang akan adik-adik berikan nanti dalam peperiksaan. Jadi sekarang Ustaz, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM